Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana untuk membuat penetapan target SPM subjek pendidikan Islam. Okey, adakah anda ingin memilih grade A ataupun grade D ataupun grade C ataupun grade B, ataupun anda ingin menetapkan diri anda untuk mendapat A ataupun mendapat A+. Okey, di manakah anda ingin meletakkan diri anda mengikut kemampuan anda yang maksimum, okey, bukan yang minimum, yang maksimum, kerana target ini merupakan doa kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Okey, sebelum kita menetapkan target, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah markah-markah bagi grade yang kita ingin tentukan diri kita untuk mencapainya. Okey, bagi A+ ialah 90 hingga 100. Okey, bagi A 80 hingga 90. Okey, A- 70 hingga 80. Dan bagi B 65 hingga 69. Okey, bagi B minus ialah 60 hingga 64. Bagi C 55 hingga 59. Okey, bagi C minus 50 hingga 54. Okey, bagi D 45 hingga 49 dan bagi E 40 hingga 45. Manakala markah 1 hingga markah 39 merupakan gagal. Tetapi anda jangan terlalu lemah semangat walaupun anda tidak mampu menjawab, tapi cuba jawab secara maksimum dan jawab semua soalan. Kerana segala usaha akan dibalas oleh Allah. Selepas berusaha, jangan lupa berdoa. Kerana kadang-kala grade ini akan diturunkan oleh KPM ataupun akan dinaikkan oleh KPM mengikut keadaan semasa. Okey, jadi pelajar-pelajar jangan lemah semangat, tetap terus berusaha. Okey. Di manakah dan apakah sasaran anda? Adakah pelajar-pelajar semua telah menentukannya? Okey, jadi tentukanlah dari sekarang kerana sasaran itu, target itu merupakan doa kita. Semoga doa anda dimakbulkan Allah. Okey, bagi subjek pendidikan Islam, kita perlu mengenal dulu subjek pendidikan Islam ni. Okey, yang pertama, pendidikan Islam ini mengandungi 2 kertas. Okey, kertas pertama, kertas 1, markah penuhnya ialah 100. Okey, dan kertas 2 juga markahnya adalah 100. Kertas 1 terbagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A, pelajar dikehendaki menjawab semua soalan. Terdapat 40 soalan. 20 soalan adalah soalan pilihan jawapan, iaitu berbentuk objektif, manakala 20 soalan isi tempat kosong. Okey, markah penuh bagi bahagian A adalah 40 markah dan cadangan masa adalah 45 minit sahaja. Okey, tentang masa kita kena fixkan masa kita supaya kita dapat menjawab semua soalan. Okey, seterusnya bahagian B. Bahagian B merupakan bahagian subjektif. Okey, terdapat 4 bahagian soalan. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua wajib jawab. Okey, soalan pertama dan soalan kedua wajib jawab. Kemudian bahagian soalan 3 dan bahagian soalan 4, pelajar dikehendaki memilih salah satu, ingin menjawab soalan 3 atau soalan 4. Okey, markahnya ialah 60 markah. Masa diberikan, dicadangkan adalah selama 75 minit, di mana setiap bahagian soalan 25 minit. Okey, soalan 1 25 minit, soalan 2 25 minit, soalan 3 atau 4 25 minit. Okey, manakala bagi kertas 2, kertas 2 terdapat 5 bahagian soalan. Okey, anda dikehendaki menjawab kelima-lima bahagian soalan, tidak ada pilihan dan setiap bahagian mengandungi 20
markah. Okey, masa yang telah ditetapkan ialah 1 jam 40 minit dan dicadangkan pada setiap bahagian soalan dikehendaki menjawab dalam masa 20 minit sahaja. Okey. Bagi kertas 1, markah keseluruhannya ialah 100 markah. Okey, bagi bahagian A, terdiri daripada soalan objektif, markahnya ialah 20 markah. Okey, bahagian struktur, markahnya ialah 20 markah juga. Dan markah keseluruhan bagi bahagian A adalah 40 markah. Manakala bahagian B, terdapat 4 bahagian soalan. Soalan yang pertama adalah berkisar tajuk, akidah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Markah keseluruhannya adalah 20 markah. Bagi soalan 2, berkisar bahagian ibadah. Okey, bahagian ibadah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, markah keseluruhannya ialah 20 markah. Soalan 3 berkisar tajuk sirah dan juga akhlak. Markahnya 20 markah juga. Dan soalan 4 berkisar bab sirah dan juga akhlak. Markah keseluruhannya ialah 20 markah juga. Pelajar perlu ingat, soalan 1 dan soalan 2 wajib jawab. Soalan 3 dan bahagian soalan 4 adalah pilihan. Okey, markah keseluruhan bagi bahagian B adalah 60 markah dan markah keseluruhan kertas 1 adalah 100 markah. Okey, di sini saya akan menunjukkan bagaimana untuk menentukan target A- bagi A-. Okey, untuk kertas 1, sekiranya kertas 1 anda target di bawah A-, anda perlu top up dalam kertas 2. Jadi anda tentukan sendiri markah apa yang anda inginkan. Saya tunjukkan jalan sahaja. Okey, untuk objektif paling minima A-, markah paling minima 10. Okey, untuk struktur 10. Jadi anda akan dapat markah penuh 20 markah di bahagian A. Okey, manakala bahagian B, soalan 1 anda perlu dapatkan 18 markah. Soalan 2, 18 markah. Soalan 3 atau 4, 14 markah. Jadi anda akan mendapat markah 50 markah di bahagian B. Okey, jadi keseluruhan markah ialah 70 markah. Okey, dan bagi penetapan target A+, okey, markah minimum yang perlu anda dapatkan untuk objektif adalah 18/20. Untuk struktur 17/20. Jadi markah penuh anda akan mendapat 35 markah. Okey, manakala untuk bahagian B, soalan 1 anda perlu mendapatkan markah sebanyak 19 markah. Okey, untuk soalan 2 anda perlu dapatkan markah 19 markah juga. Untuk soalan 3 dan 4 anda perlu mendapatkan markah 17 markah. Okey, jadi markah keseluruhan yang anda akan perolehi ialah 55 markah. Jadi markah keseluruhan dari bahagian A dan bahagian B, anda akan mendapat 90 markah daripada kertas 1. Okey, ini hanyalah markah cadangan. Okey, tapi sekiranya anda tidak dapat skor kertas 1 dengan markah cadangan ini, anda boleh adjust untuk mendapatkan markah B atau C, tapi anda perlu comparekan dengan kertas 2 bagi mendapatkan markah A yang anda inginkan. Kertas 2 mengandungi 100 markah yang terdiri daripada 5 bahagian soalan. Okey, 5 bahagian soalan dan setiap bahagian soalan itu mengandungi beberapa bahagian soalan lagi. Okey, bahagian soalan yang pertama terdiri daripada AK, ayat kefahaman dan juga hadis. Ayat kefahaman dan hadis ini markah keseluruhannya ialah 20 markah. Okey, soalan kedua terdiri daripada ayat kefahaman, hadis dan ayat hafazan. Okey, markah keseluruhannya ialah 20 markah. Okey, soalan ketiga terdiri daripada ayat kefahaman, hadis dan juga ayat hafazan. Ya, terdiri daripada 20 markah.
Okey, soalan 4 terdiri daripada ayat kefahaman, okey, jawi dan juga tajwid. Okey, markah keseluruhannya ialah 20 markah. Dan juga soalan 5 terdiri daripada ayat kefahaman, jawi dan juga tajwid. Terdiri daripada 20 markah juga. Okey, markah keseluruhan bagi kertas 1, kertas 2 ini adalah 100 markah. Okey, bagaimana kita ingin membuat target? Okey, target kita tadi ialah A minus dan juga A plus. Kita mestilah nak dapatkan sesuatu yang lebih baik, kan? Okey, untuk soalan 1 bagi A minus, kita target 16 markah. Okey, 16 markah. Ayat kefahaman 10 markah, hadis 10 markah. Disebabkan hadis ini tak banyak, tingkatan 4 ada 2, tingkatan 5 ada 2, jadi dah pastilah pelajar boleh menguasai hadis ini dengan baik. Okey, kerana 3 daripada hadis tadi akan keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, jadi diharap pelajar dapat berusaha untuk mendapatkan markah yang terbaiklah untuk hadis. Okey, dan juga untuk soalan 2. Soalan 2, ayat kefahaman biasa 8 markah, hadis 8 markah, 16 kan. Jadi ayat hafazan biasanya 4 markah. Jadi tetapkanlah di sana berapa markah yang pelajar nak. Okey, saya andaikan kita dapat 16 markah. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Ayat kefahaman 8 markah juga, hadis 8 markah juga dan ayat hafazan ada 4 markah. Jadi markah keseluruhan 20 dan kita cuba usaha capai 14 markah. Biasa soalan 3 ini soalannya agak mencabar juga dan pelajar memang kadang-kadang sukar untuk dapatkan markah penuh. Okey, untuk soalan 4. Soalan 4 ayat kefahaman jawi biasa menjawikan perkataan rumi yang diberikan. Okey, kemudian tajwid. Markah yang kita boleh capai ialah 12 markah untuk A minus. Okey, manakala soalan 5 ayat kefahaman jawi. Jawi ni merumikan. Teks jawi diberi, kemudian pelajar naklah rumikan dia. Memang sangat mudah. Jadi usahalah membaca buku teks supaya kita dapat membaca, menukar perkataan rumi kepada jawi. Okey, dan kemudian tajwid. Okey, bagi kertas 2 memang tidak sukarlah untuk pelajar skor. Okey, kemudian di sini pelajar markahnya ialah 70 per 100. Okey, bagi A minus. Untuk target A. Okey, pelajar yang ingin mencapai target A plus. A plus mesti markah 90 ke atas. Okey, saya tunjukkan di sini adalah cara minimum untuk capai A plus. Okey, ayat kefahaman. Kita mesti capai 18 per 20 markah. 18 per 20 markah. Okey, kemudian soalan 2, 18 markah. Soalan yang ketiga, 18 markah. Soalan yang keempat ialah 18 markah. Dan juga soalan kelima, 18 markah. Ini minimum, okey. Kalau anda boleh capai sampai 90 markah, itu adalah sangat hebat. Maksudnya awak boleh capailah dalam A plus yang kukuh. Okey. Untuk pelajar yang katalah kertas 1 sukar, jadi boleh skor dalam kertas 2. Okey, skor kertas 2 90 ke atas. Okey, tambah dengan kertas 1. Tambah dengan kertas 1 tadi, kita kalau kertas 1 tak capai 70 atau dapat 60 kan. 90 tambah 60 maksudnya 150. 150 bahagi 2 maksudnya dalam 75 lah. Okey, jadi anda dah dapat capai A minus di situ. Okey, seterusnya cara pengiraan cara pengiraan target A minus. Tadi kertas 1 kita dah kira 70 markah dan kertas 2 ialah 70 markah. Kita tambah kertas 1 tambah kertas 2 dan markahnya ialah 140 markah dan kita bahagi 2. Okey.
dan kali dengan 100. 140 bahagi 2 dapat 70, maksudnya 70% markah yang pelajar dapat. Okey. Dan seterusnya untuk pengiraan target A+, okey, sama juga kertas 1 tambah kertas 2. Kertas 1 90 markah, tambah kertas 2 90 markah. Markah keseluruhannya ialah 180 markah. 180 markah kita bahagi 2 dan kali dengan 100. Okey, 180 bahagi 2, markahnya ialah 90 markah per 100. Jadi markahnya ialah 90%. Sampai di sini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga anak-anak semua dimudahkan urusan dalam menjawab soalan peperiksaan SPM pada tahun ini dan juga didoakan anak-anak semua berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Dan akhir dari saya, be happy, la tahzan, Allah ma'ana.